Okay, sekarang ni kita boleh proceed lah untuk the first chapter. Okay, untuk introduction to statistic. Okay, yang ni adalah first chapter introduction to statistic. Sama dengan apa yang pernah belajar waktu diploma dululah. Okay, learning outcome. By the end of this chapter, you should be able to explain the meaning of statistic. Okay, dari segi statistik ni, statistik ni dia alah macam awak tahu kes COVID-19 yang tiap-tiap hari awak dapat daily tu, hari yang bilangan kes statistik meningkat ke menurun ke, itu adalah statistik lah. Tapi itu kita panggil lebih kepada deskriptif statistik. Okay, sebenarnya statistik ni memang terbahagi kepada dua jenis. Okay, dekat ni, statistik ni sebenarnya dibahagi kepada dua jenis iaitu deskriptif statistik dan juga inferential statistik. Kalau deskriptif statistik ni selalunya melibatkan analisis yang keluarkan output dalam bentuk histogram, pie chart ke, bar chart ke. Okay, yang melibatkan figure-figure tu kita boleh buat analisis menggunakan deskriptif statistik. Okay, deskriptif statistik ni juga untuk dapatkan nilai dalam bentuk mean, median, mode. Okay, yang pernah awak belajar sebelum ni lah. Okay, iaitu adalah kategori part of deskriptif statistik. Kalau yang inferential statistik ni sebenarnya ada pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu parametric method dan satu lagi non-parametric method. Okey, jadi untuk parametric method pun dia ada beberapa assumption lah. Ada beberapa andaian dan juga beberapa syarat lah sebelum kita boleh menggunakan metod parametrik. Dia ada sebab. Kita tak boleh lah kita terus, katakanlah kita terus nak menggunakan metod tu tanpa kita mengenal pasti dulu dari segi objektif kajian. Okey, katakanlah awak buat bidang dalam bidang master nanti pun awak nak menyambung pengajian di peringkat master, di peringkat PhD nanti pun, basic asas sekali research ni kena ada statistik. Tak ada ilmu statistik, pendek kata buat master pun ambil masa yang lama lah. Kecuali kalau buat master by course. Kalau buat by research, kalau bunyinya perkataan research tu sebenarnya dah sinonim dah dengan perkataan statistik. Sebab kena ada basic statistik tu kena ada. Barulah kita boleh nak sambung pengajian tu lebih-lebih senang lah. Kalau katakanlah awak tak tahu langsung dari bidang statistik tu makan masa. Boleh sambung tapi dari segi tu makan masa. Jadi kalau dah ada statistik di peringkat degree ni sebenarnya dah waktu yang tepat lah sebenarnya untuk kita tahu. Okey, asas-asasnya lah. Okey, sebab degree ni sebenarnya kita nak kenal dari segi asas. Tapi bila sambung di peringkat master ke, PhD nanti ke, ataupun awak nak kerja di peringkat mana-mana jabatan, contohnya jabatan perangkaan ke, jabatan jabatan lain-lain yang kesihatan ke, sebagai pegawai penyelidik sosial, ataupun pegawai yang pegawai kerajaan, memang kena ada asas dia. Statistik lah kena ada lah. Kecuali awak kerja di kerja yang selain daripada itulah, selain daripada melibatkan penyelidikan, memang tak perlulah kalau statistik. Tapi kalau bidang penyelidikan memang ada. Kalau nak jadi lecturer pun ada cita-cita nak menjadi pensyarah, kena ada statistik. Pensyarah ni tak boleh lagi dah, kena ada basic statistik. Walaupun awak belajar daripada pensyarah daripada mana? Daripada international trade ke, daripada pensyarah daripada finance ke, accounting ke, semua sekali berpandukan daripada kena ada basic statistik. Ya, sebab itulah bila saya, walaupun saya di fakulti ni, katakanlah saya tunjuk contoh lah example paling dekat. Saya di fakulti ni, okay, fakulti FPP. Okay, kalau ikutkan background saya adalah statistik. Tapi bidang statistik ni sebab dah jadi sebagai subjek teras. Sebab dia boleh merakumi, boleh masuk dalam pelbagai bidang. Kalau saya nak masuk bidang perubatan, dia panggil medical statistik ataupun biostatistik. Kalau saya nak masuk bidang kimia, dia panggil kimiostatistik. Kalau saya nak masuk bidang apa lagi? Kalau bidang bisnes, bisnes statistik lah. Tapi sebenarnya statistik ni semuanya sama je dari segi formula, dari segi pemilihan metod, cuma dari segi application. Okay, statistik contoh dalam silibus awak ni hanya berkaitan bisnes statistik. Maksudnya aplikasi statistik dalam bidang bisnes. Dalam bidang banking lah, banking ke, marketing ke, management semua sama lah. Okay, itu kategori bisnes statistik. Okay, jadi maknanya kita akan menggunakan subjek pun yang berkaitan dengan bisnes. Kalau yang melibatkan bisnes statistik. Okay, dan seterusnya kita ada explain lah the step in statistical problem solving. Yang ni adalah 6 perkara lah. Tapi sebenarnya ni bukan satu
perkara penting sangat lah. Kalau tahu daripada asas dia, memang kita boleh menilai sendirilah, boleh explain sendiri dari segi step dia. Okay, lepas tu kita identify the use of statistics at various organizational level. Okay, yang macam saya explain tadi lah. Okay, kita boleh masuk dalam pelbagai jabatan. Okay, kalau peringkat swasta pun, sebelum ni pun saya pernah bekerja sebagai political researcher lah. Kalau saya pernah explain dulu pun, saya guna juga kaedah statistik dulu. Saya kerja sebagai MCA, political researcher undernya Malaysia Chinese tu kan, MCA, association yang under Parti Barisan Nasional dululah. Salah satu komponen. Okay, saya pun pernah bekerja sana. Okay, pernah bekerja sana, masih juga menggunakan kaedah statistik. Maknanya walaupun kita masuk dalam mana-mana bidang pun, kerajaan ke, swasta ke, tapi kalau sentuh dari segi penyelidikan tu memang kena ada dalam bidang statistik. Okay, kalau siapa-siapa lah antara kita ni nak berminat jadi pensyarah ke pengkaji, kena serius lah sikit dengan subjek ni. Okey, maknanya macam saya pun dekat FPP ni pun dah jadi panggil pakar rujuk. Dah jadi pakar rujuk. Mana kalau bidang accounting nak tanya tentang masalah data. Okay, masalah data ke, masalah dari segi nak buat analisa ke, dari segi objektif kajian ni relevan tak dengan penggunaan metod ni. Okey, orang kebanyakan pensyarah pun dia akan refer pada saya. Okay, sebab itulah saya ada tahulah dari segi selok-belok kajian tu sebab kita dah biasa kan. Okay, jadi dalam kes ni pun mungkin awak pun akan ada di antara kita ni pun ada jadi pensyarah kan. Maknanya at least kalau ada siapa-siapa yang bercita-cita nak jadi pensyarah, nak sambung pengajian master ke PhD, kena tahu basic dia. Itulah. Okay, yang ni ada yang ni adalah ada understand statistical term such as population, sample, statistic and parameter lah. Okay, yang ni population sample ni, kalau bidang sosial ni kebanyakan kita akan menggunakan instrumen questionnaire. Okay, questionnaire untuk kita dapatkan data. Okay, ada juga sesetengah researcher ni dia menggunakan secondary data, tapi kebanyakan dalam bidang sosial ni, contohnya daripada bidang management ke business ni, kebanyakan menggunakan questionnaire untuk dapatkan data. Okay, jadi kalau kita nak dapatkan data tu, kita dah target dah population kita tu siapa. Contohnya kita nak buat kajian tentang di UNIZA. Dan UNIZA ni adalah kita nak buat kajian tentang persepsi pelajar terhadap kelas online. Okey, target population kita adalah pelajar UNIZA. Okey, itu adalah population. Jadi kita cuba dapatkan maklumat berapakah bilangan population UNIZA. Okey, katakanlah 10,000 orang pelajar. Okey, 10,000 orang pelajar tu bukanlah bermaksud awak akan edar questionnaire sebanyak 10,000 pelajar. Maknanya kita akan ambil sebahagian saja, a portion daripada populasi itu untuk dijadikan sampel kajian. Tapi sampel kajian yang kita ambil daripada populasi itu mestilah representatif. Betul-betul mewakili bagi populasi itu. Maksudnya kalau kita ambil sampel yang tak mewakili populasi UNIZA, maksudnya kajian kita tu tak relevan lah, tak sesuai, tak valid, tak reliable, tak boleh dipercayai. Sebab kalau boleh kita nak ambil sampel pun yang betul-betul representatif UNIZA. Contohnya macam ni lah, awak buat kajian, nak tahu online tu, online kelas. Ambil kata target populasi UNIZA. Tapi sampel yang awak ambil, kelas BBA-RMT sahaja. Okay. Dari segi logik akal pun, takkanlah kelas BBA-RMT ni boleh reflect to the whole population. Maksudnya kita sepatutnya kenalah ada betul-betul representatif. Maknanya kita ambil lah sikit daripada kelas BBRMT, kelas IF, diploma, daripada fakulti ni lah. Lepas tu kita cuba ambil lagi maklumat, edar lagi questionnaire daripada fakulti sains kesihatan ke, fakulti farmasi ke dan seterusnya. Maknanya melibatkan keseluruhan. Kalau ada 11 fakulti, 11 fakulti itulah kita pernah edar questionnaire. Okay, yang kita boleh katakan betul-betul representative to the whole population. Itulah yang dimasukkan dengan sampel. Kalau statistik ni adalah dari segi penggunaan metod. Macam saya sebut tadi lah, sama ada kita nak guna descriptive statistik ataupun inferential statistik. Jadi untuk deskriptif dia ada pie chart, bar chart dan sebagainya lah untuk kita dapatkan nilai mean bagi setiap gender ke bilangan. Gender ke mengikut gender, mengikut education level, mengikut family income ke dan sebagainya lah. Yang tu kita boleh buat ukuran lah menggunakan kaedah statistik. Okay, yang parameter ni dia ada
Contohnya yang sigma. Okay, sigma tu adalah standard deviation. Okay, standard deviation, lepas tu nilai population mean. Okay, population mean ini kita panggil parameter lah. Parameter ni lah yang kita akan gunakan dalam formula tu untuk dapatkan result. Okay, dan seterusnya untuk identify types of data. Okay, ada kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau kualitatif data ni selalunya melibatkan, katakanlah awak tengok questionnaire. Biasa kan tengok questionnaire. Okay, questionnaire ni selalunya ada terbahagi beberapa section. Okay, section yang paling awalnya, katakanlah section A tu, selalunya tentang demographic profile. Okay, demographic profile ni merangkumi dari segi gender. Kan, responden nak menjawab, okay, dia ni lelaki ke puang? Okay, dia tanda lah. Kalau dia rasa dia lelaki, tanda lelaki. Kalau dia rasa dia puang, dia puang. Kalau rasa tak pasti, tanya saja. Macam mana tu? Okey. Lepas tu pula, okay, ada juga kita nak tahu dari segi education level, dari segi age, okay, family income, race, religion. Okey, itu ada semua kategori untuk kualitatif verbal. Tapi kalau untuk kuantitatif verbal ni selalunya melibatkan pengukuran skala. Katakanlah kalau ada soalan, saya suka makan nasi. Okay, saya suka makan nasi tu sejauh manakah kesetujuan responden tu tentang disetujui nak makan nasi. Ada yang menggunakan 5 skala, 1, 2, 3, 4, 5. 1, sangat tidak setuju. 2, 2 kurang setuju. 3, tak pasti. Okey, 4 setuju, 5 sangat setuju. Maknanya kita boleh rate. Nak tahu berapakah sejauh manakah persen kesetujuan dia. Ada yang menggunakan 5 point, ada yang guna 7 Likert scale, ada yang guna 10 Likert scale. Yang ni skala yang selain ni kita panggil kuantitatif verbal lah. Okay, kuantitatif verbal. Yang kuantitatif ni selalunya soalannya berkaitan tentang persepsi kita. Kalau kita buat kajian tentang online kelas ni, soalan apa yang akan ditanya? Okay, soalan apa tu dan kita sebagai responden nak menjawab sejauh manakah kita setuju dengan statement yang ada dekat soalan tu. Okay, yang tu adalah kuantitatif. Kalau kualitatif ni memang dia uh, memang kata apa memang dia dah valid lah kan, dah memang dah sah dah. Okay, dah kata memang contohnya kita dah lumrah. Kualitatif ni dah kata dah lelaki je lah. Takkan nak tipu lagi ya. Contohnya macam tu lah. Okay, itu kualitatif. Okay, lepas tu data ni pula terbahagi kepada dua jenis. Okay, primary dengan secondary data. Okay, primary data ni selalunya kita ambil data yang belum data tu daripada kita sendiri. Kalau kita buat kajian tentang COVID-19, sebelum ni tak pernah ada literature pun, tak pernah ada kajian pun yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi kita pun nak buatlah satu kajian baru. Okey, sekarang ni dah banyaklah kajian dah sebab COVID-19 tu tahun 2019 lagi. Katalah COVID-25 ke, COVID-30 ke, COVID-30 ke, mana tak ada lagi kajian tu kita nak buat pembaharuan. Okay, yang tu tak ada lagi data daripada mana-mana sumber, itu kita panggil primary data. Ataupun kita nak buat kajian yang berkaitan tentang persepsi pelajar di terhadap kafe ke terhadap library Uniza. Kita tak menggunakan instrumen yang pernah digunakan. Tapi sebaliknya, kita ni sebagai researcher ni buat bina sendiri questionnaire. Kita bina sendiri questionnaire mengikut daripada kajian yang sebelum ni dan kita cuba modify lah mengikut peredaran semasa ataupun mengikut dengan keadaan semasa ni. Okay, iaitu kita panggil primary. Kalau secondary data ni maksudnya kita akan ambil data daripada sumber yang sebelum ni, from other sources. Okay, kita guna from other sources tu untuk kita buat kajian, untuk kita buat analisis. Okay, iaitu kita panggil secondary. Okay, yang ni sebelum tu jangan risau saya explain banyak-banyak baru learning outcome ni, baru slide nombor 2. Sebenarnya standard saya kalau learning outcome ni saya dah sebenarnya dah explain dah untuk keseluruhan chapter. Jangan risaulah. Doktor tak habis lagi. Lepas ni masuk baru slide nombor 2. Okey, tak apalah, jangan risau. Ni sebenarnya slide ni yang saya explain ni sebenarnya melibatkan keseluruhan untuk satu chapter lah. Okey, saya terus bagi simplify lalu sebab nak elak daripada rasa mengantuk lah bila kelas online ni macam tu lah. Okey, seterusnya identify the scale of measurement. Okey, kita ada nominal, ordinal, interval dan ratio. Okey, dari segi level, ratio yang paling strong, yang paling weak adalah nominal. Okay, dari segi kekuatan level of measurement scale lah.
Okay, ada nominal, ada ordinal, interval dan ratio. Kalau nominal ni, contoh bagi nominal ni adalah gender. Okay, contohnya gender. Okay, gender sama ada male and female. Okay, kenapa saya kata gender ni sepatutnya nominal? Maksudnya verbal yang tak boleh kita nak banding-bandingkan. Okay, contohnya lelaki dan perempuan. Takkan kita nak kata lelaki ni lebih bagus daripada perempuan. Maknanya tak ada ranking. Kalau tak ada ranking, itu kita panggil nominal. Okay, contohnya gender lah lelaki perempuan. Okay, lepas tu kalau education level. Contohnya education level tak sesuai untuk kita kategorikan dalam nominal. Dia lebih kepada ordinal. Sebab education level dia ada diploma, dia ada SPM ke. Lepas tu ada degree, ada master, ada PhD. Itu adalah kategori bagi ordinal. Kalau nominal ni adalah verbal yang tak boleh dibanding-bandingkan lah. Kalau ordinal ni kita boleh bandingkan. Okay, mengikut. Kalau untuk ordinal lagi, tahu family income. Boleh jadi jugalah. Family income pun salah satu daripada ordinal. Kalau nominal lagi, religion. Okay, Islam ke, Cina ke, India, Islam ke, apa Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke. Okay, semuanya kategori nominal. Tak ada perbandingan. Dari segi race ke sama. Kita anggap semua sama itu adalah nominal. Kalau ordinal, yang ada boleh kita buat perbandingan lah. Kalau yang interval ni, okay, yang interval ni contohnya dari segi dapatkan skala. Dalam questionnaire, kita panggil dalam questionnaire yang ada melibatkan skala 1 hingga 5. Okey, ada yang tanda 5, ada yang tanda 7, ada yang tanda 10. Itu kita panggil interval. Ataupun kita menggunakan data ah, datanya betul data dari segi pemarkahan. Contohnya markah exam. Okey, dapat 40 markah ke 50 markah ke, itu adalah juga kategori untuk interval. Okey, sebab ada juga beberapa kajian mengatakan interval dan ratio ni sebenarnya sama. Okay, ada juga yang kata sama. Maknanya ada 3 kategori sahaja. Ada nominal, ada ordinal dan juga interval. Interval ni merangkumi dari segi ratio sekali. Okay, ada juga yang kata lain lah. Dan ratio ni selalunya melibatkan nisbah. Okay, jadi data nisbah ni selalu jarang. Melainkan kalau ada kita buat kajian berkaitan secondary data, memang kebanyakan adalah untuk ratio. Tapi yang primary data ni selalunya ada sampai 3 ni lah. Sampai 3 ni. Ada nominal, ordinal dan juga interval. Okey, jadi kalau untuk silibus ni pun saya akan ajarlah cara bagaimana kita nak buat analisis menggunakan SPSS. Okay, menggunakan SPSS itu adalah maknanya dari segi nak buat analisis tu ada. Okay, sebab SPSS pun dia akan ada 3 kategori sahaja. Ada nominal, ordinal dan juga interval. Okay, software SPSS ni pun sebenarnya yang juga sebahagian daripada DCI ni, SPSS ni memang sangat recommended lah across the world lah, maknanya semua universiti termasuk Universiti Oxford ke Harvard ke, kebanyakan researcher student memang akan guna SPSS untuk data entry dan juga buat analisis. Okay, jadi nanti pun kalau kerjakan data pun boleh gunalah software SPSS. Nanti saya akan bagilah yang correct version. Okay, yang ni saya dah explain lah what is statistik apa. Okay, statistik 2.0 yang ni boleh baca lah. Baca. Okay, yang ni untuk chapter 1 sebenarnya santai je. Okay, yang ni 6 basic yang saya bagi tahu tadi lah. Mula-mula sekali kita kena identify the problem. Okay, bila kita nak buat kajian ni, kita kena identify dulu masalah apa. Okay, masalah apa yang timbul dalam kalangan pelajar dalam kelas online ni? Masalah apa yang menyebabkan ramai pelajar tak suka masuk kelas online? Lebih kepada face-to-face learning. Okay, mana kita kena identify lah problem apa. Okey, bila kita pun buatlah questionnaire. Okay, kita nak buat questionnaire pun mesti ada variable apa yang kita akan guna dari segi kemampuan pelajar, student commitment lah, dari segi apa tempat tinggal ke boleh jadilah. Okay, jadi kita kena identify lah problem. Kita sebagai researcher memang kita kena kenal pasti masalah apa yang menyebabkan kebanyakan pelajar ni lebih memihak untuk guna face to face learning berbanding online class. Atau itu adalah salah satu example lah. Okay, lepas tu kita kena kumpul bukti, gathering available fact. Okay, lepas tu boleh kita buat data. Data tu kita collect lah. Kita collect data daripada guna questionnaire ke ataupun kita ambil data daripada source yang lain, secondary data. Kita ambil
Dan selepas tu barulah kita classifykan balik, kita organize data tu elok-elok. Maksudnya lepas kita edar questionnaire, kita pun dapat balik questionnaire yang kita dapat dah written. Jadi kita pun kenalah entry data. Jadi data yang kita entry tu sebenarnya kita kena classify. Okay, questionnaire tu kita bahagilah kepada beberapa section. Okay, dalam data tu section A pasal apa, section B pasal apa. Okay, itulah kita kena organize. Okay, lepas kita buat analisis apa, kita pun present. Kan hasil daripada presentation yang kita buat ni barulah kita boleh buat keputusan. Oh, berdasarkan analisis yang kita jumpa ni, mengatakan kebanyakan pelajar tak suka buat online kelas ni disebabkan internet lemah. Okay, internet perlahan, dari segi penyampaian daripada lecturer pun agak kurang atraktif ke, okay, kurang kesan, kurang sampai ke dari segi maksud dia tu belum sampai. Okey. Boleh jadilah itu berdasarkan keputusan hasil dapatan kajian awak. Itulah yang kita panggil 6 basic ni dalam statistical problem solving ni. Okay, yang ni dia adalah bagi penerangan bagi setiap ni setiap ni. Okay, tak payah baca tak apa sebenarnya. Okey, yang descriptive statistik. Okey, yang ni lah yang saya explain tadi, ada melibatkan graf, figure kan, chart, diagram. Okey, lepas tu ni example lah. Okey, inferential statistiknya ada estimation. Okey, population. Okey, statistik and parameter. Okey, sample survey lah, pilot study. Okey, yang tu saya akan explain nanti lah lebih detail. Okey. Okey, kuantitatif data yang saya explain tadi lah. Okey, semua dah ada. Okey, secondary data, primary data. Okey, daripada library. Okey, dominant semua dah ada lah sini. Okey, lepas tu habis. Okey, sebelum kita habis ni ada siapa-siapa nak tanya?